Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita meneruskan dan mengikuti pengajian tadabbur kita menerusi surah Yusuf alaihissalam. Pada minggu yang lalu kita ada membicarakan berkenaan dengan bagaimana pengakhiran seseorang yang perlu ia siap-siagakan untuk menghadapi penutup kepada kehidupan mereka, dan sebelum ia kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, seperti mana yang telah ditunjukkan tauladannya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-102 sehinggalah pada ayat yang ke-104 insya-Allah. Saya bacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktharun الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Baik, daripada ayat yang kita bacakan, kita pergi kepada ayat yang ke-102 terlebih dahulu ya. Itulah sebahagian berita ghaib yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau tidak berada di samping mereka pada ketika itu, ketika mereka telah bersepakat mengatur tipu daya muslihat mereka untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam perigi. Ayat yang ke-103, dan kebanyakan manusia itu tidak akan beriman walaupun engkau wahai Rasulullah sangat mengharapkannya. Dan kemudian ayat 104, sedangkan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran, peringatan kepada manusia sekalian alam. Baik hadirin yang saya kasihi, yang saya muliakan, rahmati oleh Allah SWT, kita nak pergi kepada ayat yang ke-102 terlebih dahulu ya. Pada ayat yang ke-102 kita nak lihat di sini dari sudut tafsirannya terlebih dahulu, kemudian kita akan renungkan tadabburnya. Pada ayat 102, ayat ini menceritakan tentang kebenaran kerasulan Nabi SAW ya. Sebab ayat ini adalah merupakan ayat tasliyah, ayat yang menghiburkan diri Nabi SAW disebabkan kerana
ahli-ahli kitab yang telah menimbulkan keraguan di dalam hati golongan-golongan musyrikin akan kerasulan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu mereka suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan pada mereka dengan cerita yang penuh, dengan cerita kisah yang lengkap tentang kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun setelah mana Allah turunkan surah Yusuf ini dan Nabi SAW telah khabarkan dan Nabi SAW telah ceritakan kepada golongan ahli kitab berkenaan dengan cerita perjalanan kisah Nabi Yusuf AS yang sangat-sangat ingin diketahui oleh golongan ahli kitab, namun mereka akhirnya tetap menafikan kerasulan Nabi SAW dan tetap ingkar dan tidak mahu beriman kepada Rasulullah SAW dan ajarannya. Sebab itu ayat ini Allah SWT nak membuktikan apabila Allah menceritakan dan mewahyukan dan mengkhabarkan kepada baginda Nabi SAW berkenaan dengan kisah perjalanan Nabi Yusuf, sedangkan orang-orang musyrikin itu mengetahui bahawasanya Nabi SAW tidak boleh membaca kitab-kitab mereka dan tidak mengetahui kisah Nabi Yusuf yang merupakan Nabi sebelum baginda. Tetapi apabila Nabi SAW boleh menceritakan mereka dengan jalan cerita yang sangat lengkap dan sangat sempurna, bahkan ada sebahagian cerita dalam kisah Nabi Yusuf ini yang tidak diketahui oleh ahli kitab, yang telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dan diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok terlebih dahulu perkataan zalika. Zalika adalah merujuk kepada kisah Yusuf ini, wahai Muhammad. Maknanya zalika, cerita Nabi Yusuf ini sebenarnya termasuk daripada anba'il ghaib, termasuk daripada cerita-cerita ghaib. Sebab itu ulama' telah membahagikan benda ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, iaitu sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh pandangan dan sesuatu yang tidak mampu untuk dirasa dengan hawas, dengan panca indera, atau sesuatu yang kita tidak ketahui kerana perkara yang sudah terjadi ataupun perkara yang akan berlaku. Ini semua masuk di dalam kategori perkara-perkara ghaib. Ya? Bila kita sebut tentang benda ghaib ni bukan benda yang tidak wujud, tetapi sesuatu yang wujud, cuma kewujudannya tidak dapat kita menyaksikannya. Sebab itu dalam Quran Allah sebut Allah itu bersifat alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu Tuhan yang mengetahui benda ghaib dan mengetahui benda yang dapat disaksi, dilihat, ditengok oleh manusia yang lain. Jadi benda ghaib ni benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Kita tak nampak malaikat, kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka, kita tak nampak Allah. Tapi kita tidak melihat itu bukan menafikan kewujudannya. Kerana kita perlu memahami segala sesuatu yang wujud tidak semestinya keberadaannya itu perlu dibuktikan dengan penglihatan atau dengan persaksian. Ya, ini panjanglah kalau kita nak bahaskan. Seperti kalau misalnya contoh roh itu wujud, tapi kita sendiri tak nampak roh dalam tubuh kita walaupun dia berada dalam diri kita. Yang kita tak nampak roh tu kita ketika dicabut keluar. Kita tak nampak virus, kita tak nampak bakteria, melainkan menggunakan peralatan-peralatan yang membantu untuk kita melihatnya. Ini dari sudut saintifik sendiri membuktikan sesuatu yang tidak dapat dilihat tidak semestinya ia tidak wujud. Ya, kerana kewujudan sesuatu benda itu tidak semestinya perlu dibuktikan dengan penglihatan. Dan tak semestinya perlu dibuktikan dengan rasa. Contoh saya bagi. Kita rasa manis. Bila kita makan benda manis, kita rasa manis itu. Tapi kita tak dapat melihat manis yang kita rasa itu. Ini begitu kompleksnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Demikian juga ada benda yang wujud tapi kita tak boleh rasanya. Kita tak, contoh angin. Angin kita dapat merasai kewujudannya. Ya, tapi kita nak sentuh angin dengan rasa deria tangan kita, kita tak mampu. Ya, sakit ya kita dapat rasa. Tapi kita nak menyentuh sakit itu kita tak mampu. Demikian juga ada benda yang ia wujud tapi kita tak boleh rasanya dengan sentuhan dan yang seumpama dengannya. Demikian juga benda yang ghaib itu adalah benda yang telah berlaku, yang kita tak hidup di zaman itu. Demikian juga benda yang akan terjadi di masa akan datang yang kita tidak juga mengetahuinya kerana kita belum berada pada zaman tersebut. Sebab itu Allah bagi tahu, "Dzalika min amba'il ghaib." Cerita Nabi Yusuf ini adalah cerita ghaib bagi kamu, wahai Rasulullah, disebabkan kerana kamu tidak hidup di zaman Yusuf, dan kamu juga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berada di dalam kondisi yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi kamu mampu mengkhabarkan dan menceritakan kepada orang lain seperti kamu menyaksikannya, seperti kamu merasainya, seperti kamu berada di samping Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah satu pengkhabaran benda ghaib yang Allah khabarkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan wahyu. Sebab Allah sebut, "Nuhihi ilaik." Kami yang telah mewahyukan kepada kalian. Di sini timbullah perbahasan di kalangan para ulama. Ulama bincang, apakah setiap para nabi ini memang sedianya mereka mengetahui benda ghaib? Tidak, jawapannya. Selama mana ianya adalah makhluk, tidak ada yang empunya mengetahui secara menyeluruh dan sempurna akan perkara ghaib itu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi itu tidak menafikan para nabi mengetahui benda ghaib. Tetapi para nabi mengetahui benda ghaib adalah melalui perantaraan, iaitu melalui perantaraan pengkhabaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sebab itu kalau kita misalnya rujuk di dalam surah Jin, ya, kalau kita buka di dalam surah Jin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ada menghuraikan kepada kita berkenaan dengan ayat-ayat yang menjelaskan hal ini, ya. Contohnya surah Jin pada ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan 26 dan 27, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul." Dialah Tuhan yang mengetahui benda ghaib. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak pernah menzahirkan pengetahuan benda ghaib itu kepada sesiapa pun. Illa man irtadha mir rasul. Kecuali ada sebahagian daripada rasul-rasul yang Allah zahirkan benda ghaib itu kepadanya. Makna kata dekat sini, setiap para nabi itu mereka hanya akan mendengar benda ghaib, mengetahui benda ghaib, merasai benda ghaib bila Allah berikan, zahirkan benda itu kepadanya. Bukan nabi itu bila rasa-rasa nak saja tengok benda ghaib, dia akan dapat rasa secara automatik, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalan contoh, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW diperdengarkan orang yang diseksa dalam kubur, dari riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi bukan maksudnya sepanjang masa Nabi pergi kubur, Nabi akan dengar orang diseksa dalam kubur. Ada kalanya Allah zahirkan benda itu kepada pendengaran Nabi SAW kerana untuk Nabi membuktikan kebenaran wujudnya azab kubur untuk orang beriman mengimaninya, dan nak menyuruh kepada manusia supaya mengetahui wujudnya alam barzakh dan menjadi peringatan pada manusia, ya.
Demikian juga dalam hal Nabi SAW mengetahui cerita Nabi-Nabi yang terdahulu, seperti kisah Nabi Yusuf, dan Nabi tahu apa yang direncanakan, apa yang terjadi, apa pengakhiran kisah Nabi Yusuf ini. Seolah-olah Nabi hidup di zaman Nabi Yusuf AS dan Nabi bersama-sama dengan Nabi Yusuf AS. Ini menunjukkan pada kita, ia termasuk juga di antara perkara-perkara ghaib. Ya? Baik. Kemudian, ini menunjukkan seolahnya Nabi SAW bercerita seakan-akan Nabi melihatnya dan Nabi hidup di zaman itu. Dan para ulama mengatakan, sekarang ni kita nak tengok tentang tadaburnya. Yang tadi saya dah sebutkan tentang tafsirannya. Sekarang ni kita nak tengok pada tadaburnya, pada maksud anba'il ghaib. Yang pertama sekali, pengajaran yang pertama melalui tadabur ayat 102, iaitu wajib mengimani setiap perkara yang ghaib, tetapi tidak diperintahkan kepada kita untuk mengkaji atau mencarinya, melainkan pada perkara-perkara yang hanya dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya ulang sekali lagi. Macam mana kita nak berinteraksi dengan benda ghaib? Benda ghaib ni asasnya kita wajib beriman sahaja. Qalu sami'na wa amanna wa ata'na. Kami dengar, kami beriman dan kami taat. Benda ghaib Allah suruh kita beriman. Yakin, jangan ada keraguan. Walaupun kamu tak dapat melihatnya, walaupun kamu tak dapat mendengarnya, walaupun kamu tak dapat merasainya, walaupun kamu tidak mengetahui di mana nak membuktikan kewujudannya, kerana benda itu adalah rahsia Tuhan. Bila kita menafikan benda ghaib, maknanya kita menafikan ilmu Allah. Kufur. Saya tak percaya adanya neraka. Saya tak percaya adanya syurga. Saya tak percaya adanya azab kubur. Saya tak percaya adanya hari kiamat. Sedangkan benda ni benda ghaib. Yang bagi tahu adalah Allah Ta'ala, kerana dia mengetahui yang ghaib. Bila seseorang menafikan benda ghaib yang dikhabarkan oleh Allah, sedangkan apa yang dikhabar itu adalah ilmu Tuhan, maknanya dia menafikan ilmu Tuhan. Bila dia menafikan ilmu Tuhan, dia menafikan salah satu daripada sifat Tuhan, iaitu sifat Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Sebab itu, ilmu Allah, bila Allah bagi tahu dekat kita, walaupun akal kita tak mampu untuk mengetahuinya, kita hanya wajib disuruh mengimaninya. Yang malangnya, ramai orang kita bila berinteraksi dengan benda-benda ghaib, mereka suka untuk mengkaji atau untuk membuktikan kewujudan benda ghaib itu. Bila mereka tak mampu membuktikan dari sudut saintifik, ia boleh membawa kepada mereka menolaknya kerana ia bertentangan dengan rasional dan bertentangan dengan sains. Ini yang Allah Ta'ala nak bagi peringatan. Kerana orang-orang musyrikin, mereka tak percaya ada kiamat. Mereka tak percaya apa yang Nabi cerita syurga dan neraka. Kerana mereka tak dapat, mereka suruh Nabi buktikan, dan mereka tak nampak bukti itu. Sebab itu mereka menolaknya. Sebab itu mereka menolaknya. Disebabkan kerana itu, kita kena faham, benda ghaib tidak boleh disukat semata-mata dengan rasional. Kadang-kala Allah bukakan ilmunya, zahirkan hikmahnya, supaya benda ghaib itu dapat dibuktikan kewujudannya dengan sains. Tapi kadang-kala benda itu tidak dapat dibuktikan dengan sains, tetapi itu tidak bermakna ia tidak wujud. Keyakinan kita pada ilmu Allah, bahawa ilmu Allah itu benar, sebab itu kita wajib untuk mengimaninya, bukan sibuk untuk mengkaji benda-benda yang tak diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sebab tu kita tengok banyak orang jadi ajaran sesat.
banyak orang jadi golongan rasionalistik, jadi golongan orang yang yang terlalu logical, yang menyebabkan mereka menjadi golongan yang sesat, ya. Sebab apa? Mereka terlalu nak mengkaji tentang bila accurate-nya waktu terjadi kiamat. Mereka terlalu nak mengkaji bagaimana jisim dan sifat roh itu, dan mereka terlalu banyak nak mengkaji berkenaan dengan apa yang disebutkan mereka terlalu banyak mengkaji, misalnya contohnya mengkaji tentang deadline kematian. Mereka terlalu sibuk mengkaji di mana Dajjal, di mana Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Ini mendatangkan satu pengakhiran yang akal manusia dan kajian manusia tidak akan mampu untuk menembusinya ataupun untuk mengetahuinya, ya. Itu cara kita berinteraksi dengan benda ghaib. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW yang mana baginda Nabi SAW ada dalam satu hadis riwayat Al-Hakim, naha Rasulullah SAW anil maghlutat. Nabi SAW melarang kita mengkaji dan menyibukkan diri dalam perkara-perkara ghaib yang tak disuruh kita terlalu sibuk mengkajinya, yang disuruh kita beriman dengannya, yang kita disuruh buat amal untuk menghadapi Dajjal. Bukan Nabi suruh kita pergi cari mana Dajjal. Ini perlu diperbetulkan. Yang Nabi suruh kita beriman adalah supaya mengambil pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi. Bukan kita sibuk untuk tahu Ashabul Kahfi itu 7 orang ke 6 orang ke 5 orang. Kalau kita, sebab Allah kata rajman bil ghaib, itu satu dakwaan pada benda ghaib yang kamu tak tahu. Sebab tu saya minta sangat-sangat, cara nak jaga iman kita, kita imani sahaja benda ghaib. Kalau orang kafir dan muslim tanya kita, macam mana kamu percaya pada benda yang kamu tak tahu rasionalnya? Jawab satu jawapan ini. Saya beriman kerana itu adalah ilmu Tuhan. Tuhan mesti tahu. Dan Tuhan tidak pernah salah ilmunya, kerana ilmunya menjangkaui kepada pengetahuan kita. Simple. Takkan Tuhan salah, ya? Jadi kita jawab kepada dia macam tu. Saya bagikan contoh logik lah, kalau nak pakai logik juga. Ada ilmu yang mak ayah ada, tak semesti dia kena bagi tahu semua pada anak dia. Sebab Nabi pun ada sebut, khatibun nas ala qadari uqulihim. Bagi tahu ilmu kepada seseorang mengikut kesesuaian akalnya dan intelektual dia. Kalau dia belum sampai ke tahap tu, kalau kita cerita juga, dia tak boleh absorb ilmu tu, dia tak boleh faham. Macam budak sekolah tadika, kita ajar dia calculus, peringkat university, dia takkan boleh catch up ilmu tu. Sebab itulah Allah sentiasa sebut dalam Quran, kami lebih mengetahui daripada kalian. Ilmu kami lebih banyak daripada kalian. Kalian ni tak tahu apa. Allah sifatkan kita jahil. Allah yang Nabi Adam keluar dalam keadaan jahil. Allah yang ajarkan, wa'allama adamal asma'a kullaha. Kami yang telah mengajarkan Adam itu akan nama-nama yang seluruhnya, ya. Jadi sebab itu jangan terlalu sibuk mengkaji benda-benda ghaib. Itu salah satu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, iaitu perangkap syaitan untuk jatuhkan kita dalam kesesatan. Yang Islam suruh kita percaya dan iman. Sama ada kelak kita tahu logiknya, rasionalnya, dari sudut sainsnya, itu jika Allah mengizinkan untuk benda tu terzahir di kemudian hari. Tapi selagi mana dia belum terzahir, hanya yang kita disuruh adalah mengimaninya. Seperti mana berimannya Sayyidina Abu Bakar pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya. Macam mana Nabi naik, Abu Bakar tak pernah tanya. Tapi jangan jadi golongan Abu Jahal. Jangan jadi orang-orang yang murtad setelah dengar kisah Isra' Mi'raj. Orang yang macam ni, sebab apa dia boleh murtad? Jangan jadi kuncu Abu Jahal. Sebab mereka terlalu sibuk nak fikir macam mana Nabi sampai Masjidil Aqsa satu malam. Macam mana Nabi naik ke langit sedangkan apa teknologi yang Nabi pakai. Ini menafikan kuasa Tuhan.
menafikan ilmu Tuhan, menafikan kudrat Tuhan. Sebab itu, cara kita nak faham tadabbur ayat 102 daripada macam mana Nabi khabarkan kisah Yusuf AS kepada ahli kitab yang mencabar Nabi menceritakannya, yang mereka tahu Nabi SAW tak tahu, tiba-tiba Nabi boleh cerita macam Nabi SAW mengetahuinya. Ya? Ini tidak lain dan tidak bukan jalan yang diketahui oleh para anbiya daripada benda-benda ghaib ini mestilah datang daripada Allah. Dan para nabi mengetahuinya melalui perantaraan wahyu. Sebab tu Allah sebut nuhihi ilaik. Perhatikan pengajaran kedua. Kenapa Allah sebut nuhihi ilaik? Kenapa Allah Ta'ala sebut dzalika min amba'il ghaib wa ma kunta ladaihim? Tak boleh sebut kami yang mewahyukan pada kamu. Untuk menolak kata Imam Az-Zamakhsyari, untuk menolak dakwaan yang sebahagian ahli kitab Nasrani mendakwa Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan kerana memiliki sifat Tuhan, kerana Nabi Isa mengetahui benda ghaib. Nampak? Sedangkan Allah sengaja meletakkan perkataan nuhihi ilaik. Nabi itu tidak tahu benda ghaib melainkan yang kami wahyukan pada mereka. Kan dalam antara salah satu mukjizat Nabi Isa kan, yang kita tengok dalam surah Al-Imran, iaitu Nabi Isa AS boleh mengkhabarkan, ya, mengkhabarkan ma tadakhiruna min buyutikum. Nabi Isa boleh cerita apa yang kita sorok, apa yang kita simpan di rumah kita, duit dalam akaun kita. Nabi Isa boleh bagi tahu berapa banyak. Macam Nabi Isa tahu? Itu benda ghaib. Tetapi Nabi Isa tahu bukan tahu dengan sendirinya, tahu melalui wahyu Allah kepada baginda alaihissalam. Di sini kita nak kena faham dengan jelas. Ya, kalau ada sesiapa yang mendakwa dia tahu dengan benda ghaib dengan sendirinya, kufur. Kufurlah dia. Kerana dia telah meletakkan pada dirinya sifat Tuhan. Padahal para nabi pun tak pernah mendakwa mereka tahu benda ghaib dengan sendirinya, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka alaihimussalatu wassalam. Sebab tu kalau kita jumpa seseorang, orang tu boleh cerita benda-benda ghaib kat kita, waspada. Waspada. Tiba-tiba kita datang, bomoh tu boleh cerita kita masa dulu apa. Kita pun pelik, kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Jadi waspada. Kerana kalau dia boleh mengetahui benda ghaib, kena tengok. Benda ghaib ini, kata para ulama, dia boleh datang pengkhabarannya melalui beberapa jalan. Jalan yang pertama, jalan yang benar, iaitu melalui wahyu Allah. Yang kedua, melalui ru'ya as-salihah, iaitu mimpi yang benar yang Allah berikan. Dia dua jalan, wahyu atau mimpi yang benar. Seperti mimpi yang benar yang Allah berikan kepada beberapa orang sahabat, ya, untuk tengok benda yang akan terjadi. Mimpi yang ini disebut dalam hadis sahih. Dua jalan ni, wahyu atau mimpi yang benar, ru'ya salihah. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan yang batil, mengetahui benda ghaib, iaitu melalui perantaraan jin. Ini yang Nabi SAW ada sebut dalam riwayat Tirmizi. Sesungguhnya di langit-langit Tuhan tu adanya syaitan-syaitan marid yang mereka curi-curi maklumat, kemudian mereka pergi khabarkan kepada bomoh-bomoh dan dukun-dukun dan tukang-tukang tilik. Lalu mereka menambahkan pendustaan di atas pendustaan, lalu dia khabarkan kepada kita. Mungkin ada yang betul, tapi banyak yang tak betul sebenarnya. Ya, okey, baik. Itu kita nak kena faham dulu asas keimanan untuk kita berinteraksi dengan benda ghaib. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, iaitu larangan untuk kita menyibukkan diri mengkaji tentang benda ghaib kerana ia tidak dituntut. Yang dituntut untuk kita mengimaninya. Okey. Yang ketiga, di sini menunjukkan kepada kita pembuktian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi. Menolak
pengingkaran dan penafian ahli kitab yang menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang Yahudi, ahli kitab Yahudi, mereka pada ketika itu menafikan kerasulan Nabi SAW. Sebab tu mereka banyak menduga Nabi, antaranya mereka minta Nabi mengkhabarkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka akhirnya Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Ta'ala dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang cerita kisah Nabi Yusuf dengan begitu lengkap dan sempurna. Ya, okey. Kemudian kita perhatikan dalam ayat ni Allah telah mendetailkan lagi. Mendetailkan. Tengok ayat Allah Taala sebut idz ajma'u amrahum wa hum yanfurun. Dan kamu wahai Rasulullah mengetahui kisah Nabi Yusuf ini sehingga kamu mengetahui ketika mana ajma'u, abang-abang Nabi Yusuf itu telah berhimpun untuk berpakat-pakat merancang kejahatan kepada Nabi Yusuf, ya, untuk rencana jahat itu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, membuat perancangan menipu, lumurkan darah pada baju, menipu ayahnya Nabi Yaqub. Kemudian juga rencana jahat menjual Nabi Yusuf kepada orang yang bermusafir. Demikian juga ini yang dimaksudkan ajma'u amrahum. Abang-abang Nabi Yusuf telah merencanakan rancangan jahat kepada Nabi Yusuf, seolah-olah wahai Rasulullah, engkau mengetahui rencana jahat itu melalui apa yang aku khabarkan kepada kamu. Faham maksud saya? Maknanya dekat sini ulama tafsir mengatakan, sekarang ni Allah telah khabarkan kepada Nabi, telah beritakan kepada Nabi SAW perancangan-perancangan jahat abang-abang Nabi Yusuf ketika mereka nak melakukan kejahatan pada Nabi Yusuf AS. Nak buang ke sumur, kemudian nak jual Nabi Yusuf AS, nak pisahkan Nabi Yusuf AS daripada ayahnya dan adiknya Bunyamin. Ya, maknanya dekat sini, iaitu ulama mengatakan, kalau kisah Nabi Yusuf, rencana dan rancangan jahat, ya, apa yang telah dibuat perancangan atau makar tipu daya, ya, yang dibuat oleh abang Nabi Yusuf pun Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya jangan engkau takut wahai Rasulullah, jangan kau khawatir wahai Rasulullah, jangan kau bimbang wahai Rasulullah. Segala rancangan-rancangan jahat yang telah direncanakan oleh ahli kitab Yahudi atau orang-orang munafik atau orang-orang musyrikin, juga aku akan khabarkan kepadamu, dan juga aku akan peliharamu daripada rancangan-rancangan jahat mereka, seperti mana aku telah memelihara Nabi Yusuf alaihi salam daripada rencana dan rancangan jahat abang-abang kandungnya. Ini ayat ini sebenarnya bukan sekadar satu sindiran, bukan sekadar satu hujjah pembuktian bahawa Rasulullah sebagai seorang Nabi dan Rasul yang official dilantik oleh Allah untuk memberi sindiran kepada hujjah kepada ahli kitab. Tapi ayat ni juga menjadi suatu protection, suatu penghibur, suatu ayat yang memberikan keyakinan kepada Nabi SAW untuk baginda berdakwah dan untuk baginda meyakini dengan dakwah baginda yang Allah akan pelihara baginda daripada kejahatan Yahudi, daripada kejahatan orang munafiqun, dan juga daripada tipu daya orang-orang musyrikun, seperti mana Allah telah pun menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan seperti mana Allah khabarkan pada Rasulullah tentang berita-berita jahat abang-abangnya, demikian juga Allah akan khabarkan kepada Nabi SAW tentang rancangan-rancangan jahat daripada pihak orang-orang musyrikin. Ya, ini pengajaran yang boleh kita fahami daripada ayat yang ke-102 ini. Baik. Kemudian kita nak lihat yang seterusnya.
Okey, saya terlupa, saya tertinggal tadi sebab turun ya. Ayat yang ke-102 ni ada sebab nuzul dia. Minta maaf saya tertinggal tadi. Dalam riwayat menyebutkan sebab turunnya dekat sini, orang-orang Yahudi datang bertanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Rasulullah, orang Yahudi ni Allah sengaja uji. Allah cerita kisah Nabi Yusuf dalam kitab Taurat, tapi Allah tak ceritakan komplit. Dia macam tergantung. Episod yang tiada sambungan. Sebab apa Allah buat macam tu? Sebab Allah nak lengkapkan kebenaran apa yang ada dalam Taurat tu, dibuktikan kelengkapannya, kebenarannya dengan apa yang ada dalam Quran. Sebab tu Quran disifatkan musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi. Quran dalam ayat Quran sini Allah kata Quran ni sifat dia musaddiq, membenarkan cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab dahulu dan menjadi koreksi, membetulkan kisah-kisah yang tak betul yang telah diada-adakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, itu fungsi Quran. Sebab tu ada cerita-cerita dalam kitab dahulu yang Allah tak cerita sempurna penuh. Nak tahu episod dia, kena beriman pada Nabi yang terakhir. Nabi tu akan lengkapkan cerita tu supaya ia menjadi satu hujah dan bukti ia adalah Nabi akhir zaman. Ya, baik. Kemudian orang Yahudi kata, wahai Rasulullah, jika kau boleh khabarkan kisah Yusuf kepada kami, kami berjanji akan beriman kepadamu. Berjanji akan beriman kepadamu. Dan setelah Allah ceritakan surah Yusuf. Surah Yusuf, ulama tafsir kata, antara surah yang Allah turunkan secara sekaligus. Sekaligus. Dia ayat Quran ni bukan dia turun ikut surah-surah sekaligus. Dia turun ayat ikut ayat. Tetapi ada beberapa surah dalam Quran yang Allah turunkan dia surah lengkap sekaligus. Macam surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Tapi bukan semua. Tapi salah satu daripadanya surah Yusuf alaihissalam. Bila Nabi SAW dah cerita pada ahli kitab Yahudi ini tentang kisah sempurna Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana mereka cabar Nabi, bukan kali pertama ni. Bukan kali pertama mereka cabar Nabi cerita kisah. Mereka pernah cabar Nabi cerita kisah Maryam. Nabi cerita komplit kisah Maryam. Ada dalam Quran surah Maryam. Mereka cabar Nabi cerita kisah Nabi Musa. Nabi SAW cerita kisah Nabi Musa dalam Quran. Mereka cabar Nabi cerita tentang kisah Madian. Mereka, ini dalam riwayat mengatakan, mereka pernah tanya Nabi, siapakah itu golongan ahli Madian? Atau Ashabul Aikah. Nabi cerita tentang kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Mereka tanya tentang kisah Yusuf. Nabi bagi tahu juga. Satu demi satu kisah yang mereka minta untuk janji bukti beriman, tetapi mereka tetap tidak beriman. Di sini Nabi SAW, Allah SWT nak mengajar pada Rasulullah SAW untuk mengenali sikap kejahatan dan tipu daya dan helah orang-orang Yahudi. Begitulah sebagaimana mereka perlakukan pada engkau, wahai Rasulullah, demikianlah mereka pernah memperlakukan pada nabi-nabi dan rasul mereka yang terdahulu. Mereka yastahzi, mereka mempermain dan mempersendakan nabi-nabi mereka. Allah pun yastahzi'u bihim, Allah pun akan mempermain-mainkan mereka itu. Jadi di sini menunjukkan pada kita bahawasanya mereka tetap tak beriman. Sebab tu kita tengok ayat yang ke-103, Allah pujuk Rasulullah SAW. Allah pujuk, wahai Muhammad, walaupun kamu nak mereka beriman, kalau mereka tak beriman juga, jangan kamu sedih. Kerana aku akan gantikan orang lain yang akan beriman berbanding mereka ini. Sebab mereka ni tak layak untuk diberikan cahaya iman. Sebab mereka memang enggan untuk beriman. Ya, Allah pujuk Nabi SAW. Ini kita akan tengok pada ayat 103, tafsir dan pengajarannya. Cuma saya nak sebut dekat sini, antara pengajaran yang boleh kita ambil juga, kita tengok hujung ayat 100, ayat berapa ni? Ayat 102 tadi ya. Kita tengok hujung ayat 102 ya. Pada hujung ayat 102 tu, kalau kita tengok ya,
kalau kita tengok pada hujung ayat 1 2 tu Allah sebut wahum yamkurun. Ya, wahum yamkurun, yang mana menyebutkan di sini mereka abang-abang Nabi Yusuf itu merencanakan perancangan yang jahat. Ya, merencanakan perancangan yang jahat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, yang kita dah huraikan tadilah bentuk perancangan yang jahat. Contoh perancangan-perancangan yang telah ditimpa kepada Nabi Yusuf, seperti dibuang dalam telaga, bajunya dilumurkan darah. Kemudian Nabi Yusuf pernah dituduh oleh abang-abangnya sebagai pencuri tali pinggang datuknya Nabi Ishak. Ni kalau siapa pernah ikuti kelas tadabbur saya surah Yusuf ayat sebelumnya, yang mana Allah Ta'ala sebut qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ketika Bunyamin ditangkap, dicek dan ditangkap piala emas, piala minuman raja tu ada dalam bekas Bunyamin, abang-abang Nabi Yusuf dan abang-abang Bunyamin cakap, wahai tuanku, tak peliklah kalau Bunyamin ni mencuri. Abang dia Yusuf dulu pun pencuri juga. Maknanya abang-abang Nabi Yusuf juga pernah menuduh dengan tipu daya dan helah supaya ayahnya benci kepada Nabi Yusuf, dengan mendakwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah mencuri tali pinggang Nabi Ishak alaihissalam, ini datuknya. Ini tipu daya yang telah direka. Demikian juga tipu daya yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu tipu daya tipu daya Zulaikha. Ya, ketika mana Zulaikha telah pun memperdayakan Nabi Yusuf untuk mengajak berzina dengannya, dan Allah Ta'ala telah memelihara hal itu. Di sini kita nak mengambil pengajaran dia, tadaburnya di hujung ayat 102, iaitu larangan melakukan makar. Larangan melakukan makar dan khida'. Apakah itu makar? Makar itu adalah tipu daya ataupun suatu konspirasi yang diada-adakan dengan tujuan untuk menzalimi seseorang atau mengambil hak seseorang dengan secara batil. Ya, secara batil. Kita buat satu tipu daya helah, macam mana nak ambil hak orang itu, rampas daripada dia. Atau kita buat satu konspirasi tipu daya helah untuk menzalimi seseorang itu. Ini dinamakan makar wal khida', seperti mana yang dibuat oleh abang-abang Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, melakukan tipu daya dan helah untuk ambil hak orang lain yang bukan hak dia. Ya, contoh pusaka tu patut waris lain dapat, dia buat tipu daya pusing kok mana dapat kat dia. Patutnya jawatan tu orang lain dapat, dia pusing-pusing kok mana dapat kat dia. Patut projek tu orang lain dapat, dia pusing-pusing dapat kat dia. Contoh, ya, yang bukan hak dia. Ataupun dia buat tipu daya tu sebab nak zalimi orang itu. Nak zalimi, nak tindas orang itu, nak orang tu dipenjarakan dan sebagainya. Ya, sebab itu kata Imam Ibn Hajar, melakukan tipu daya yang seperti ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, al-kabirah, dia termasuk dosa besar yang beliau senaraikan berdasarkan surah Fatir pada ayat 43, yang mana Allah berfirman, wala yahiqul makru sayyu illa bi ahli, dan tidaklah binasa bagi orang yang melakukan tipu daya yang jahat itu, melainkan mereka itu akan dibinasakan. Ya, kalau kita tengok di dalam riwayat Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban, daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW juga ada bersabda, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Nabi bersabda, siapa yang menipu di kalangan umatku, dia bukan daripada umatku. Nampak awal-awal Nabi dah buat pengisytiharan. Siapa yang menipu untuk menzalimi orang lain, sesiapa yang menipu untuk mengambil hak orang lain yang bukan hak dia, dengan cara apa? Tipu daya ataupun khida' tadi Nabi kata,
dia confirm dalam neraka. Bukan saya cakap ya. Nabi SAW kata dia confirm akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dalam riwayat mursal yang lain, dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang mursal, Hasan, daripada Hasan Al-Basri mengatakan al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu finnar. Orang yang melakukan tipu daya, orang yang melakukan penipuan, dan orang yang melakukan pengkhianatan sebab nak zalimi orang lain, nak tindas orang lain, nak ambil hak orang lain, dalam neraka Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut, la yadkhulul jannata khabbun, la yadkhulul jannata makkarun, tidak akan masuk syurga tiga golongan ini. La yadkhulul jannata makkar wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk syurga tiga golongan ini. Pertama, orang yang melakukan tipu daya dan helah untuk menzalimi orang lain atau mengambil hak orang lain. Yang kedua, orang yang bakhil. Bakhil sampai dia tahan hak dia daripada zakat, tahan hak dia, tahan hak orang lain, kerana terlalu bakhil. Yang ketiga adalah orang yang suka mengungkit-ungkit. Dia bagi apa-apa, dia suka ungkit. Dia bagi apa-apa, dia suka ungkit. Ini adalah golongan orang-orang yang diharamkan baginya masuk syurga, dan ia akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pada kita pengajaran tadabbur kita pada penghujung ayat 102, menjelaskan kepada kita di sini larangan untuk melakukan makar, dan juga tipu daya dan helah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, contohnya larangan kita melakukan tipu daya dengan menipu. Misalan contoh, kita sakit atau kita nak minta sumbangan, nak buat kutipan, tapi kita salah gunakan kutipan dan sumbangan itu untuk tujuan peribadi. Kita tipu perdayakan orang. Sama ada kebanyakannya atas nama agama. Saya nak buat sekolah tahfiz, saya nak buat masjid, saya nak buat itu, saya keluarga sakit, saya orang miskin. Tapi dia perdayakan orang, bila dia dapat duit, dia kaya. Dia kaya lagi daripada orang yang memberi sedekah kepada dia itu. Kerana dia manipulasikan benda ini. Ini tidak boleh. Sama juga kalau orang yang dia tak layak, tapi dia manipulate sampai dia jadi layak. Ini pun tak boleh. Contoh, dia tak layak untuk mendapat bantuan. Dia tak layak dapat bantuan daripada kerajaan ke, bantuan daripada Baitul Mal ke. Dia tak layak zakat ke, tapi dia manipulate. Dia reka itu, reka ini supaya dia dapat. Ini juga satu pengkhianatan. Jadi tidak boleh begitu. Sebab tu ingat bahawasanya termasuk juga kita membuat satu tipu daya helah untuk menindas orang lain yang tidak bersalah. Yang tak bersalah kita create supaya jadikan dia kambing hitam untuk dia dikatakan bersalah. Ini juga termasuk al-makr wal khida'. Sebab tu siapa yang melakukan dosa ini wajib segera dia bertaubat, tapi taubatnya bukan jalan mudah, bukan taubatnya kepada Allah, dia kena bertaubat kepada minta halal kepada manusia juga. Seperti mana abang-abang Nabi Yusuf buat makar dan khida', tipu ayah mereka, derhaka pada ayah mereka, buat zalim pada adik mereka. Sebab tu bila mereka telah diberi halal, dia maafkan oleh Nabi Yusuf, ayah mereka juga telah maafkan mereka. Bayangkan dosa tipu daya dan helah ini, Allah nak mengampunkan abang-abang Nabi Yusuf dan nak berikan pengampunan dan nak gugurkan dosa mereka selama 20 tahun. Ingat, dosa dengan manusia mengambil masa untuk mendapatkan keampunan. Bukanlah Allah tak boleh ampunkan dosa kita terus. Allah boleh ampunkan terus. Allah memiliki kemampuan itu. Tetapi Allah nak tunjukkan pada kita besarnya kesalahan itu. Sebab itu dalam tafsir mengatakan Nabi Yaqub dah doa selama 20 tahun
baru Allah perkenankan taubat abang-abang Nabi Yusuf, walaupun setelah mana Nabi Yusuf dan ayah mereka telah memaafkan mereka. Ya, ini satu peringatan kepada kita. Ya. Lebih banyak kita perdayakan orang, tipu dayakan orang, lebih banyaklah besarlah kesalahan dosa kita itu. Ya. Seperti orang yang memperdayakan isteri dia, ataupun isteri memperdayakan suami dia, ditipu daya, dia kahwin tu sebab nak harta sahaja. Ini pun samalah masuk dalam golongan tersebut. Okey, sekarang kita masuk ayat 103 ya. Allah SWT berfirman pada ayat 103, ini ayat pujukan kepada Nabi SAW. Yang mana Allah menyatakan, dan kebanyakan manusia itu, yang merujuk kepada manusia itu adalah orang-orang ahli kitab Yahudi tadi, yang mencabar Nabi dan berjanji untuk beriman tadi. Kebanyakan manusia itu tidak akan beriman, walaupun engkau, wahai Rasulullah, sangat menginginkan agar mereka beriman. Ini juga kita nak lihat berdasarkan kepada ayat yang ke-103 ini ya. Baik. Kita lihat dekat sini apa yang disebutkan. Dan kebanyakan penduduk Mekah, ada yang mentafsirkan An-Nas kat situ adalah orang-orang musyrikin ya. Ada yang menafsirkan An-Nas itu adalah merujuk kepada ahli kitab yang mencabar Nabi SAW itu. Maknanya dekat sini, mereka tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad, walaupun setelah mana engkau membuktikan kerasulanmu, engkau membuktikan dan menegakkan hujah dan peringatan kepada mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk menolak hujah kamu itu dan kebenaran yang telah engkau sampaikan pada mereka. Namun engkau tidak mampu memberikan hidayah pada mereka untuk mereka beriman. Dan perhatikan di sini Allah Ta'ala sebut mereka tak beriman tu sebab apa? Ini kita nak kena faham ayat 103 ni dengan betul. Dalam di sini kata Dr. Wahbah Zuhairi, dia kata orang-orang yang tidak akan beriman itu bukan disebabkan kerana hujah kamu tak betul, bukan disebabkan kerana peringatan yang kau sampaikan ini tidak benar, bukan disebabkan kerana Allah tidak memberi hidayah pada mereka, tetapi kerana sikap keras kepala mereka, sikap keangkuhan mereka, sikap kesombongan mereka, dan sikap kekufuran mereka itulah yang menghalang mereka untuk beriman, walaupun setelah sampai kepada mereka kebenaran dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada sedikit penghuraian dekat sini ya. Baik. Pertama sekali, disebut dalam sebahagian tafsir, orang Arab juga ingin tahu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Orang Arab juga, mereka juga ingin tahu tentang beberapa kisah penceritaan Nabi Yusuf. Bukan setakat orang Yahudi saja nak, berdasarkan kepada ada yang menafsirkan An-Nas kat ni maknanya penduduk Mekah. Jadi orang Mekah ni pun dia teringin juga nak tahu kisah Nabi Yusuf ni. Ya, cerita detail kisah Nabi Yusuf seperti mana orang Yahudi. Tetapi bila Nabi dah ceritakan pada mereka, akhirnya kesudahannya mereka tak nak juga beriman kerana kepentingan peribadi. Ini kita akan huraikan pada tadabbur nanti. Yang kedua, kita nak lihat dekat sini ulama tafsir kata, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya hidayah itu Nabi tidak dapat berikan kepada orang-orang yang Nabi kendaki. Ini kita boleh tengok menerusi di dalam ayat Al-Quranul Karim. Di dalam ayat Quran yang lain, kalau kita rujuk di dalam ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Qasas ya. Kalau siapa rujuk surah Al-Qasas pada ayat 56, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya? Baik. Kemudian kita lihat dekat sini juga, ulama' juga menghuraikan tafsiran, maknanya menunjukkan kepada kita di dalam ayat ini, punca
dan asbab keengganan mereka itu. Yang saya dah sebut tadi. Keengganan mereka itu untuk beriman, walaupun kau ingin mereka beriman, tapi mereka sendiri yang enggan untuk beriman, disebabkan kerana ada 4 perkara yang menghalangi seseorang itu beriman dan menjadi asbab terhijabnya seseorang itu daripada petunjuk Allah. Ingat, jaga daripada 4 perkara ni untuk mengelakkan cahaya Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah tidak masuk ke dalam kalbu kita. Yang pertama, disebabkan kerana sombong. Angkuh, sombong. Sebab itu Nabi memberikan definisi sombong. Sombong ada 2. Yang pertama Nabi sebut al-kibru batarul haq dari riwayat Muslim wa ghamtun nas. Sombong itu apabila kamu menolak kebenaran. Kamu dah tahu benda itu benar, tapi kamu tolak dalam keadaan kamu tahu. Bukan dalam keadaan jahil. Dalam keadaan kamu dah tahu, dah dengar, dah tak tahu nak tolak macam mana, kebenaran tu nak jawab balik macam mana, tapi kamu deny juga kerana sifat angkuh dan sombong kamu. Seperti mana Iblis. Allah suruh Iblis sujud pada Nabi Adam sebab Allah dah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam yang Allah tak ajarkan pada Iblis. Jadi jelas Nabi Adam lebih mulia daripada Iblis. Iblis dah tahu, Iblis tak boleh deny ada ilmu yang dia tak tahu, tapi dia tak nak sujud juga. Sombong. Ya. Ini orang yang sombong. Yang pertama, apa makna orang yang sombong? Sombong daripada menerima kebenaran, sombong daripada menerima peringatan dan berpaling daripadanya. Ini sebab pertama, terhijab daripada petunjuk Allah. Allah dah bagi dah, tapi terhijab. Yang kedua, puncanya adalah disebabkan kerana iaitu kekufuran mereka. Mereka memilih untuk kekal dalam kekufuran. Ya, memilih untuk kekal di dalam kekufuran. Ya, cinta mereka kepada kufur. Maknanya mereka lebih suka berpegang kepada agama kufur itu. Mereka lagi suka tak terikat dengan agama. Tak perlulah kalau dah masuk beriman ni kena percaya Allah, kena sembah dia pula. Yang ni nak buat tak nak buat terpulang. Kekufuran mereka. Kufur ni maknanya kufur dalam bahasa Arab maknanya al-ghita', menutup. Sebab tu kufur ni dia menjadi sebab tertutup seseorang tu daripada petunjuk Allah. Yang ketiga, puncanya adalah disebabkan kerana kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman itu, wahai Muhammad? Bukan sebab peringatan tu tidak benar, tapi sebab ahli kitab yang Yahudi tu, mereka fikir kepentingan. Kalau mereka cakap yang Nabi cerita tentang Nabi Yusuf tu benar, mereka kena masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, mereka hilanglah kemasyhuran, hilanglah menjadi tempat rujukan, hilanglah populariti, hilanglah kedudukan mereka disanjung oleh orang-orang Yahudi. Sebab bila masuk Islam, mereka mesti kena duduk bawah Rasulullah SAW. Sebab Nabi yang dapat wahyu, mereka kena taat pada Rasulullah. Sekarang ni mereka ada kepentingan daripada penganut mereka supaya taat pada mereka. Ya. Dan kepentingan kalau orang musyrikin, mereka takut mereka hilang kuasa, mereka hilang kedudukan, mereka hilang kekayaan dan sebagainya. Dan yang keempat, ya, puncanya adalah kerana membuta tuli, mengikut tanpa ilmu dan kejahilan. Punca keempat, mereka ingin kekal dalam kejahilan. Ya, mereka nak terus berada di dalam kejahilan dan nak terus berada di dalam kesesatan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya ia satu perkara yang menghalangi seseorang daripada mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan biar anda kekal dalam kejahilan. Jahil boleh membawa kita pada kufur. Biarlah kita sentiasa diisi dengan ilmu pengetahuan dan jangan mengikut orang secara somborono. Yang Allah sebut dalam Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah
qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Bila Nabi mereka ajak ikut apa yang Allah wahyukan, mereka kata tak mau. Kami nak ikut apa yang nenek moyang kami buat. Allah kata sekalipun mereka tahu nenek moyang mereka tu orang yang tak berakal. Maknanya orang yang jahil. Wala yahtadun, dan orang yang tak mengikut petunjuk rasul-rasul daripada umat yang sebelumnya. Ingat 4 perkara ini yang menjadi penghalangnya. Okey, baik hadirin yang saya muliakan, kita nak pergi kepada pengajaran dia dan sebelum kita akhiri dengan penutupnya. Yang pertama dekat sini kita nak melihat bahawasanya kita nak lihat di sini bahawasanya pengajaran pertama, majoriti, kuantiti bukanlah menjadi penentu kepada kebenaran. Ini pengajaran pertama. Ya. Nabi SAW memahami dakwah. Allah betulkan persepsi Nabi dalam berdakwah. Nabi SAW memahami dakwah. Bila ramai orang menerima ajaran Nabi, itu membuktikan benarnya ajaran Nabi SAW. Ya. Saya bagi contoh. Bila ramai orang tengok kita punya kuliah, apakah bererti kita adalah orang yang benar? Dan sikit orang yang melihat kuliah kita bererti kita tak sampaikan benda yang benar? Tak, itu bukan menjadi ukuran. Ukuran kebenaran adalah bergantung pada apa yang disampaikan dan sumber rujukan daripada apa yang disampaikan itu. Bukan bergantung kepada jumlah orang yang beriman yang menjadi pengikut kepada ajaran tersebut. Ini kita kena faham. Sebab Nabi SAW berdakwah lama kat Mekah ni. Yang beriman pada Nabi tak ramai. Banyak yang kufur. Nabi nak ramai yang beriman. Bila ramai yang boleh accept dakwah Nabi, maknanya itu lebih convincekan Nabi, lebih meyakinkan Nabi kepada apa yang Nabi dakwahkan dan lebih menggembirakan Nabi SAW, dan benda itu boleh memberi keyakinan kepada orang lain untuk ikut ajaran Nabi SAW. Sekarang ni di Mekah majoriti ikut agama musyrikin, iaitu agama nenek moyang. Minoriti saja yang beriman. Apakah ini menunjukkan Islam yang minoriti itu tak benar, yang majoriti penduduk Mekah itu yang benar? Tak. Sebab tu dalam hadis Nabi menyebut bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam tu datang daripada asalnya asal bermula Islam tu daripada benda yang gharib, ganjil, sedikit, dagangan, benda yang sedikit, tak ramai pengikut dia, dan kemudian menjadi banyak. Bila hari akhirat Islam tu akan jadi kelompoknya makin sedikit pula. Tapi bukan bererti kamu yang hidup di akhir zaman perlu ikut flow orang-orang yang pegang pada agama majoriti dunia. Sebab itu saya pernah dapat satu soalan. Saya minta abang akak yang menonton itu jawab soalan saya. Seperti yang saya pernah diajukan. Ada orang pernah ajukan soalan. Dia non-Muslim, dia ajukan soalan ke saya. Dia kata, kalau Islam ni benar, kenapa majoriti penduduk bumi bukannya agama Islam? Cuba abang akak kaji. Majoriti penduduk bumi, kira semua, mereka majoriti paling ramai adalah agama Kristian. Bahkan dalam hadis sahih, Nabi sebut riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta akthuran nasi fil ardi ar-rum. Nabi kata takkan berlakunya kiamat sehingga majoriti penduduk bumi ini adalah orang Rom. Maknanya agama Kristian adalah agama yang paling dominan di akhir zaman. Apakah bererti Kristian betul? Kristian, dia dakwa dia betul sebab dia kata majoriti penduduk bumi agama dia bukan agama Islam. Macam mana kita nak counter balik? Sebab tu saya nak sebutkan, ayat ini Allah nak memberi kefahaman majoriti tak semestinya betul. Nak menentukan betul tak betul, kena tengok sumbernya, kena tengok ajarannya, kena tengok kandungannya, ingredientnya, ramuannya. Itu yang menentukan hak dan batil. Ya? Sebab itu
dalam hadis yang lain, saya lupa riwayat mana, Nabi SAW pernah dibawa dalam mimpi Nabi SAW. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Nabi tengok ada seorang Nabi wa ma'ahu nafaran. Hadis sahih. Ada seorang Nabi tu pengikut dia 2 orang. Ada Nabi berlalu pula, tengok seorang Nabi pengikut dia tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun beriman dengan dia. Ada Nabi tu pengikut dia ramai. Bila Nabi tengok semua para Nabi yang berdakwah, tiba-tiba Nabi tengok ada satunya gumpalan awan hitam. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, tu siapa tu? Apa gumpalan hitam tu, awan hitam tu? Itu adalah pengikut Nabi Musa. Nabi kata ramainya orang yang beriman pada ajaran Nabi Musa AS. Dan aku berharap umatku juga di kalangan umat yang paling ramai beriman. Dan Allah jadikan umat Nabi SAW adalah pengikut Nabi, umat Nabi adalah paling ramai beriman pada ajaran Nabi SAW. Tetapi itu tidaklah menjadi sukatan. Yang semestinya ramai itu membuktikan kebenaran. Ya, ramai itu membuktikan kebenaran. Kerana yang pentingnya adalah tugas Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran itu. Soal berapa ramai yang terima, hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberi pada mereka, sama ada mereka menerimanya atau tidak menerimanya. Ya, sebab tu kita kena tengok Nabi Nuh dakwah dekat 1000 tahun, 950 tahun, 80 orang saja, kan ramai pun. Nabi Ibrahim masa keluar pada Iraq lawan Namrud, tak ada seorang pun beriman pada Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim kata, inni muhajirun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Ya Allah, aku pergi mengadu pada engkau, ya Allah. Tak ada orang dah beriman dengan aku daripada kaumku ni. Tolonglah anugerah pada aku seorang anak yang salih yang jadi pewaris aku, supaya ada waris orang yang beriman. Ya, okey, baik. Kemudian yang seterusnya ada menggambarkan kepada kita bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama telah membahagikan hidayah ini dalam beberapa bentuk dan jenis. Yang pertama disebutkan sebagai hidayatu at-taufiq. Hidayah taufik. Hidayah taufik ni maknanya apa? Iaitu bimbingan. Allah berikan hidayah itu kepada seseorang supaya orang itu kekal di dalam petunjuk Allah. Kekal istiqamah dalam kebaikan. Itu hidayatut taufiq. Ya, saya bagi contoh. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, "Idza," lebih kurang atau kama qala, "Idza ahabballahu 'abdahu ista'malah." Allah kalau sayang hamba dia, Allah gunakan hamba dia. Sahabat tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, macam mana Allah gunakan hamba dia?" "Ayyuwaffiqahu bi'amalil khair." Allah akan guide dia, bimbing dia buat amal saleh sampai dia mati. Kita ni kadang-kala buat baik, baca Quran. Tapi apakah kita boleh istiqamah baca Quran sampai mati? Belum tentu. Tapi kalau ada orang, dia buat satu amal saleh, dia boleh istiqamah tiap-tiap hari. Sampai dia mati pun dia tak tinggal amal tu, maknanya dia dapat hidayatut taufiq. Sebab tu kena minta hidayah ini. Yang kedua, dia panggil hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad berdasarkan firman Allah yang mana Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wahai Rasulullah, engkau adalah membawa petunjuk kepada orang kepada jalan yang benar. Hidayatul irsyad ni, dia jangan tunggu Allah bagi. Hidayatul taufik tu Allah bagi. Kita dah buat amal saleh, Allah akan bagi hidayatul taufik supaya kita kekal amal saleh tu. Tapi hidayatul irsyad, kita kena cari. Pergi belajar, pergi usaha ambil Quran baca, pergi ke masjid, langkah paksa diri pergi masjid untuk salat. Kita kena push diri kita. Ya, sebagaimana Allah kata, wahai Rasulullah, engkau memberi petunjuk pada orang. Maknanya Nabi kena usaha. Nabi kena keluar cerita kat orang, dakwah kat orang, amar makruf nahi mungkar. Itu hidayatul irsyad. Dia tak boleh duduk saja dapat. Tak. Yang ketiga, dinamakan dia sebagai hidayatul minnah. Hidayah atas pilihan anugerah Tuhan. Allah bagi. Allah bagi sendiri. Dia tak usaha, tiba-tiba dapat. Tapi dia nak dapat tu mungkin melalui asbab musabab lah.
Contoh Allah bagi dia accident, lepas dia accident dia insaf, dia sedar. Allah bagi benda ni berlaku dalam hidup dia, dia pun kembali pada hidayah Allah. Allah bagi sesuatu benda yang mengubah hati dia. Seperti mana Allah jadikan Sayyidina Umar berubah dengan dengar baca Quran. Ya, itu hidayatul minnah. Yang keempat dipanggil sebagai hidayatul kaun. Ya, hidayatul kauniyah, iaitu orang mendapat petunjuk Allah melalui dia bertafakur. Dia tengok ciptaan Allah, siapa cipta ni ya? Macam mana boleh hujan ni terhasil ya? Siapa yang atur semua ni ya? Siapa yang susun ni? Itu hidayatul kauniyah. Ya, semua orang jika dia mengkaji, dia banyak membaca, dia banyak menelaah, dia akan dapat hidayah ini. Ya, dia akan kembali kepada Allah SWT. Dan yang kelima dipanggil hidayatul fitrah, iaitu secara naluri fitrahnya Allah beri hidayah kepada kita. Ya, Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Wahadainahun najidain. Allah memberi petunjuk pada kamu pada dua jalan. Iaitu secara fitrahnya, kita ni secara fitrahnya nak buat benda baik, kita rasa selesa. Sukalah buat benda ni sebab benda ni baik. Fitrah ya. Tapi ada orang buat jahat dia selesa je Ustaz. Itu sebab nafsu dah jadi Tuhan dalam diri dia. Cuba tengok budak-budak. Kau nak tahu, tengok masa budak-budak lah. Budak-budak kalau dia buat benda baik, sebab tu budak-budak dia tak pandai bohong. Dia cakap lurus je. Sebab apa? Tu fitrah. Dia suka pada benda baik. Kalau dia tengok satu benda ni, dia tak suka. Sebab dia tahu benda ni tak baik. Ya? Itu hidayatul fitrah. Secara fitrah, Allah bagi kita nak kenal Tuhan. Secara fitrah, Allah bagi kita nak ada agama. Secara fitrah, kita nak rasa kalau kita ada masalah, kita nak minta kat Tuhan. Itu semua secara fitrah. Sebab tu mana ada orang, hatta orang kafir, masa dia berada dalam keadaan, contoh kapal terbang nak jatuh ke, masa itulah dia kata, my parent, dia kata, wahai ibuku, wahai ayahku, tak ada. Dia akan kata, oh my God. Dia akan kembali pada Allah. Ini sendiri Allah sendiri sebut dalam Quran, orang musyrikin bila duduk dekat lautan, bila air dah berombak semua, dia takkan minta tolong kat berhala dia yang dia puja tu. Dia akan kembali kepada Allah. Ini fitrah. Ya? Ini semua adalah menggambarkan pada kita jenis-jenis fitrah yang perlu untuk mana yang perlu kita usahakan, mana yang perlu kita cari ya, dan sebagainya. Baik. Okey, saya rasa sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada ayat 102 hingga ayat 103. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutupnya, janganlah selalu kita alpa pohon pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan pada kita hidayah. Ya, antara doa yang Nabi SAW anjurkan adalah hadis, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi ajar kita minta 4 benda ni. Kalau kita dapat 4 benda ni, insya-Allah kita berada dalam hidayah. Ya Allah, aku pohon padamu hidayahmu. Taqwa. Taqwa boleh bawa kita pada hidayah. Al-afaf, iaitu menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan haram, pendapatan haram, zina, benda perbuatan maksiat. Dan yang keempat adalah ghina, kekayaan jiwa. Akhlak yang baik juga menjadi asbab untuk kita mendapat petunjuk Allah. Bersihkan hati daripada sifat-sifat yang kotor, ya. Dan kekayaan yang kekayaan harta yang disedekahkan, yang dikikis pada sifat bakhil dan cinta dunia. Di sesi sekadar itu saja dahulu untuk pagi ini. Semoga yang beri manfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.